Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 Oktober 2020 bersama saya Syazwana Amir. Pejabat Perdana Menteri nafi dakwaan kononnya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin melanggar arahan KKM untuk memakai gelang pengawasan sewaktu tempoh kuarantin kendiri. Perkara itu disahkan dalam satu kenyataan yang dikeluarkan pagi tadi. Semalam orang ramai mempersoalkan mengapa Muhyiddin tidak dilihat memakai gelang pengawasan ketika menyampaikan perutusan khas yang disiarkan secara langsung semalam. Jelas kenyataan itu lagi, keputusan ujian saringan pengesanan COVID-19 yang dilakukan pada 5 Oktober lalu ke atas Muhyiddin juga telah disahkan negatif pada 6 Oktober. Selain itu, Muhyiddin juga telah melakukan 3 ujian pengesanan COVID-19 dalam tempoh 3 minggu lalu, iaitu pada 22, 26 dan 29 September dan didapati negatif. Muhyiddin diarahkan oleh KKM untuk mengkuarantin diri ekoran status Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Mohamad yang disahkan positif COVID-19. Bagaimanapun menurut kenyataan itu, Muhyiddin telah dinasihatkan untuk segera mendapatkan rawatan di kemudahan kesihatan berhampiran sekiranya mengalami gejala semasa tempoh pemantauan tersebut. Setakat ini, keadaan kesihatan Perdana Menteri adalah baik. Bagaimanapun, beliau akan terus melakukan kuarantin kendiri sehingga selesai tempoh 14 hari yang ditetapkan oleh KKM. Ketika mesyuarat Kabinet berlangsung di tengah peningkatan kes COVID-19, Pemuda UMNO hari ini menggariskan 3 isu penting yang perlu ditangani segera kerajaan. Ketuanya Ashraf Washdi Dusuki berkata, 3 isu pokok itu berkait rapat dengan masalah dihadapi rakyat ketika ini. Yang pertama adalah pelanjutan tempoh moratorium untuk sekurang-kurangnya 3 bulan lagi selepas ditamatkan pada 30 September lalu. Selaras dengan penamatan moratorium itu, peminjam yang mempunyai pinjaman bank perlu membuat bayaran balik bermula Oktober ini. Isu kedua ialah untuk kerajaan memberi bayaran one-off sebanyak RM500 kepada mahasiswa yang terjejas dengan penangguhan kemasukan akademik. Sebelum ini, Kementerian Pendidikan Tinggi mengeluarkan arahan di saat akhir mengenai penangguhan pendaftaran secara fizikal, menyebabkan ramai yang terkandas kerana tidak dapat memasuki kampus. Sementara itu, isu ketiga yang disentuh Ashraf adalah penangguhan sementara sesi persekolahan. Semalam, Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Nur Azmi Ghazali berkata, sekolah tidak akan ditutup kecuali di kawasan yang mencatatkan kes positif COVID-19 kerana berpendapat sekolah lebih selamat berbanding di luar sekolah. Bagaimanapun, tinjauan Malaysia kini mendapati rata-rata ibu bapa pelajar di sekolah menyatakan kebimbangan walaupun langkah pencegahan dan prosedur standard operasi dijalankan. Sementara itu, Malaysia merekodkan sebanyak 489 lagi kes positif COVID-19 yang baharu setakat tengah hari tadi. Daripada jumlah itu, 487 kes merupakan penularan tempatan dan 2 lagi adalah kes import. Sabah dan Kedah masih mencatatkan peningkatan kes tertinggi dengan masing-masing mencatatkan 282 dan 153 kes. Sebahagian besar kes di Kedah dikesan dari kluster tembok, manakala kes di Sabah adalah dari zon-zon merah. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Malaysia kini adalah sebanyak 13,993 kes. Seramai 74 pesakit disahkan sembuh hari ini, menjadikan jumlah kes aktif sebanyak 3,351 kes. Sementara itu, jumlah pesakit yang dimasukkan ke unit rawatan rapi terus meningkat, iaitu 40 kes dengan 13 memerlukan bantuan pernafasan. Tiada pertambahan kes kematian dilaporkan dan jumlah kematian kekal 141 kes. Selain itu, KKM turut mengumumkan 3 lagi kluster baru dikesan hari ini. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB diperluaskan ke 4 lagi daerah iaitu Kelang, Sandakan, Papa dan Tuaran dalam langkah kerajaan mengekang penularan COVID-19. Pelaksanaan PKPB ini bagi membendung
jangkitan dan penularan COVID-19 dalam daerah tersebut serta membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan sepanjang tempoh 14 hari. Pergerakan keluar masuk ke kawasan tersebut dan dari kawasan tersebut adalah tidak dibenarkan. Hanya perkhidmatan perlu termasuk kilang-kilang dan rantaian yang berkaitan dengan perkhidmatan perlu adalah dibenarkan. Polis menahan 2 lelaki semalam bagi membantu siasatan kes pencemaran Sungai Batang Benar dinilai Negeri Sembilan. Timbalan Ketua Polis Negara Asril Sani Abdullah berkata, kedua-dua suspek itu ditahan di Kota Baru, Kelantan. Kita masih lagi saya belum lagi terima laporan soal siasat. Kerana baru tengah hari semalam ditahan di Kota Baru. Dalam semalam pun dalam perjalanan balik daripada Kota Baru ke inilah ya, kerana kes ini disiasat oleh Negeri Sembilan. Jadi berilah sedikit masa untuk kita siasat. Kita tidak boleh terburu-buru, tidak boleh tergesa-gesa supaya kita tidak mahu esok dilihat reckless dalam kita punya siasatan. Kerana ini melibatkan kes yang sensitif. Ahad lalu, loji rawatan air Sungai Semenyih dan Bukit Tampui dihenti tugas susulan pencemaran bau di Sungai Semenyih dan Sungai Langat yang menjejaskan lebih 300,000 akaun pengguna. Kejadian itu dikatakan berpunca daripada aktiviti pencucian secara besar-besaran di kawasan Reban Itik dan Angsa di tepi Sungai Pajam serta kawasan perindustrian nilai 3 Negeri Sembilan. Ikatan Demokratik Malaysia atau MUDA mendesak tempoh pendamaian antara parti politik susulan wabak COVID-19 yang melanda negara. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman yang juga pengasas MUDA berkata, kesoalan itu ditujukan buat parti kerajaan dan pembangkang. Assalamualaikum, Tachahau, Yapidia Rekinge, Vanakam. Rakyat Malaysia sudah penat. Penat dengan politik perebutan kuasa. Penat dengan politik dua darjat. Penat dengan politik yang tidak bermaruah, yang tidak berprinsip. Saya aku saya ahli politik. Tetapi saya sentiasa bermuhasabah kerana tanpa sokongan rakyat mustahil untuk saya berada di kedudukan hari ini. Sebab itu, bagi MUDA, kita ingin mencadang dan mendesak. Bukan saja bagi kerajaan tetapi juga bagi parti pembangkang. Untuk 3 perkara. Pertama, berhentilah politik perebutan kuasa. Sambil kita merebut takhta kuasa, rakyat terus sengsara. Yang kedua, hentikan niat untuk adakan pilihan raya umum atau pilihan raya negeri selagi kes COVID berleluasa. Ketiga, ini adalah masa untuk kerajaan dan pembangkang duduk semeja cari jalan penyelesaian bersama. It is a time for us to be united, to come together, to put Malaysia's interest first, not our own personal interest first. Ini adalah masa untuk kita bersama, untuk berkhidmat bagi Malaysia. Tekan butang pause. 3 gesaan itu dibuat MUDA dalam satu kempen di media sosial yang dinamakan POS Malaysia. Bagaimanapun, kempen itu menerima reaksi berbeza di kalangan anak muda di media sosial dengan ada yang bersetuju dan ada yang tidak. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.